Baik, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama dengan kami dan untuk anda yang baru sahaja bersama dengan kami. Hari ini seterusnya kita akan bercakap berkenaan dengan penjagaan kesihatan buah pinggang. Penting sebab teratanya dalam badan kita akan ada sepasang kiri dan kanan. Tapi persoalannya, adakah ia boleh berfungsi sekiranya salah satu rosak dan bagaimana cara untuk kita menjaga kedua-dua anugerah yang diberikan yang mungkin kita semua terlepas pandang selama ini ya. Jadi selamat pagi diucapkan kepada Profesor Madya Wan Ahmad Hafiz bin Wan Mat Adnan selaku pakar perunding nefrologi Jabatan Perubatan PPUM. Dr. Hafiz, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Syahidah. Terima kasih atas jemputan. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih juga bersama kita pada pagi ini. Kita nak cerita berkenaan buah pinggang. Rata-ratanya secara umum sudah mengetahui. Kita dah belajar di sekolah pun apa itu buah pinggang, bagaimana ia berfungsi dan sebagainya. Tapi cara menjaganya itu tidak diperincikan di dalam buku teks sekolah, doktor. Jadi saya rasa kesempatan ini amat sesuai untuk Dr. Hafiz kongsikan apakah perkara utama sekali yang perlu dilakukan oleh seseorang individu untuk menjaga kesihatan buah pinggang mereka. Okey, terima kasih Syahidah. Pertama sekali saya rasa kita kena tahu apa masalah dengan buah pinggang kita. Sebab kita memang macam Syahidah kata tadi, kita ada dua buah pinggang. So, pertama sekali cara untuk kita menjaga buah pinggang kita adalah dengan cara kita menjaga pemakanan. Semua yang mereka kata sihat, kita perlu lakukan. Exercise ataupun senaman, penjagaan pemakanan, penjagaan darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, kita perlukan jaga. Okey. Itu adalah perkara asas ya. Betul, saya rasa semua tahu. Exercise, jangan merokok, jangan mengambil minuman alkohol yang berlebihan dan sebagainya. Tapi ialah sekiranya buah pinggang itu rosak, apakah kesannya terhadap organ badan yang lain? Betul. Organ kita saling bercakap satu sama lain. Siapa yang ada masalah jantung pun akan ada benda lain. So buah pinggang pun begitu juga. Tapi pengetahuan kita mengenai buah pinggang mungkin tak sebanyak macam diabetes untuk orang kebanyakan. Sebab orang lebih tahu ke diabetes daripada buah pinggang. So dari segi buah pinggang, sekiranya orang tu mempunyai masalah buah pinggang, maka dia bila dah teruk sangat, dia boleh merosakkan otak juga. Ada orang boleh kena sawan. Orang yang ada masalah buah pinggang memang diketahui jantung mereka boleh mendapat masalah juga. Kebanyakan orang yang mempunyai masalah buah pinggang, kematian mereka adalah disebabkan oleh jantung. Okey, apa lagi? Dia punya siapa yang nak mengandung akan ada masalah, siapa yang ada masalah buah pinggang. Mereka akan mempunyai masalah dari segi nak keluarkan air berlebihan dalam badan. Itu menyebabkan mereka akan mempunyai bengkak-bengkak kaki, bengkak-bengkak badan, susah nafas dan sebagainya. Itu antara kesan-kesan lah. Okey, doktor merupakan pakar perunding nefrologi, maksudnya doktor sudah lama berada dalam bidang ini ya. Jadi kalau di Malaysia, doktor boleh kongsikan seawal umur berapa ataupun apakah antara punca-punca yang menyumbang kepada kerosakan buah pinggang untuk masyarakat Malaysia? Okey. Terima kasih Syahidah. So, spesifik kepada masyarakat Malaysia, kalau kita tengok statistik, mereka yang memerlukan rawatan dialisis yang setiap tahun persatuan kita keluarkan, maka pada tahun 2018 hampir 70% mereka yang memerlukan rawatan dialisis adalah disebabkan oleh kencing manis. So ni antara yang tertinggi di dunia. Jiran kita Singapura pun lebih kurang 65%, manakala peratusan di negara-negara lain adalah lebih kurang 40 hingga 50% sahaja. Perkara kedua adalah darah tinggi yang tidak terkawal, dan perkara-perkara lain yang menjadi gabungan. Ada yang mereka tidak tahu pun buah pinggang mereka adalah rosak. Sedar-sedar mereka sudah mempunyai masalah buah pinggang. Radang dalam paru-paru, radang dalam buah pinggang tersasul. Seperti SLE dan sebagainya pun boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Ada faktor yang kita tak dapat kawal. Sebagai contoh, umur. Semakin kita berumur, semakin fungsi buah pinggang kita akan menurun. Tapi biasanya tidaklah sampai ke tahap dialisis. Walaupun menjaga? Walaupun menjaga. Oh, okey. Sebab cara kita nak tahu orang tu ada masalah buah pinggang ke tidak adalah dengan melalui ujian darah. So ujian darah tu hampir mungkin saya kata 50%, 60% orang berumur 75 ke atas, 80 tahun ke atas, mungkin fungsi buah pinggang dia akan jadi rendah sedikit. Tapi biasanya itu tidak akan mengganggu kehidupan mereka sebab mereka masih sihat. Yang penting jagalah, sebab bila tak jaga, sedar dah lambat itu akan mengundang padah lah. Selain daripada dialisis juga, teknik rawatan dan sebagainya, kita nak
tahu dulu apakah antara simptom-simptom untuk kita mengenal pasti bahawa kita mempunyai masalah buah pinggang. Okey. Masalahnya adalah tidak ada simptom kebanyakan masa. Okey. Kalau kita cek, kalau kita baca buku, memang mereka mengatakan simptom seperti keletihan berpanjangan, kurang selera makan, sentiasa tidur ataupun mengantuk sepanjang masa, bengkak-bengkak kaki, kencing berbuih. Itu semua memang ada, tapi biasanya dikaitkan dengan tahap yang sudah teruk ataupun tahap yang sudah akhir. Manakala di awal kerosakan buah pinggang, kebanyakan mereka tidak ada simptom. Yang mereka kata ada sakit pinggang, sakit belakang, biasanya tak ada. Itu biasanya masalah lain. Masalah itu masalah tak bersukan kot. Betul, masalah duduk postur tak betul tak betul ke apa kan. Tapi itulah tak ada simptom kebanyakan masa. So cara untuk kita tahu hanyalah dengan sama ada ujian. Okey, seawal umur berapa perlu lakukan ujian tu? So ujian memang sebagai pakar buah pinggang, kalau boleh kita nak semua orang tahu fungsi buah pinggang mereka, tapi saya rasa dari segi kos mungkin tak mampu. So biasanya kita akan target ataupun kita akan fokuskan kepada golongan-golongan tertentu yang berisiko untuk dapat masalah buah pinggang. Golongan ini yang perlukan untuk mereka melihat fungsi buah pinggang mereka mungkin saban tahun, setiap 2 tahun sekali. Mereka yang ada kencing manis, mereka yang berumur lebih pada 65 tahun, mereka yang mempunyai darah tinggi, mereka mempunyai family ataupun keluarga yang mempunyai masalah buah pinggang sejak awal. Ini antara contoh-contoh mereka yang perlu cek fungsi buah pinggang mereka. Adakah sekiranya seseorang individu tersebut mempunyai masalah buah pinggang, adakah ini boleh disembuh secara natural, doktor, ataupun adakah ada rawatan yang boleh dilakukan? Saya rasa tak ada orang kot. Kalau boleh, kita boleh sembuhkan, itu antara harapan kita lah. Malangnya sebagaimana penyakit diabetes, penyakit jantung dan sebagainya, pesakit buah pinggang, mereka yang mempunyai penyakit buah pinggang kronik, maknanya diabetes, hypertension sudah pun menyebabkan kerosakan yang berpanjangan, maka dalam kes ini sukar untuk kita mengembalikan kembali pada fungsi yang lama. Maka kita punya target kita adalah untuk melambatkan kerosakan mereka. Kita ada banyak ubat, malah exercise, kurangkan garam, jaga tekanan darah tinggi, itu semua boleh menolong. Dari segi perubatan, kita ada ubat-ubat yang boleh melambatkan sehingga 50%, 40% kerosakan yang berpanjangan tersebut. So kita ada ubat baru. Manakala di penghujungnya, sekiranya 40 tahun lepas memang kita tak ada apa-apa, sekiranya mereka yang mempunyai masalah buah pinggang, maka tak ada option lain ataupun tak ada pilihan lain. Sekarang ini kita ada pilihan dialisis dan pilihan transplant pemindahan buah pinggang. Transplant. Satu lagi mungkin doktor boleh kongsikan, adakah seorang individu itu boleh hidup hanya dengan satu buah pinggang? Boleh, betul. Kita diberikan 2 buah pinggang, memang boleh hidup satu buah pinggang. Ada mereka yang lahir satu buah pinggang, tak pernah tahu sampai ke sudah satu buah pinggang memang boleh hidup. Okey. Baik, itu saja kesempatan kita ada pada pagi ini, doktor. Terima kasih ringkas dan padat untuk kita kongsi pada penonton Pagi Malaysia hari ini berkenaan dengan penjagaan kesihatan buah pinggang. Terima kasih Dr. Hafiz bersama kita, merupakan pakar perunding nefrologi daripada PPUM. Kita kongsi pada anda seketika berkenaan dengan penjagaan kesihatan buah pinggang. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.